hari ini kita nak berkongsi juga kemeriahan sambutan Hari Christmas dan juga kaitannya dengan perpaduan di Malaysia ini bersama dengan dua tetamu kita di studio. Kita bersama dengan Jeshurun Vincent, pengembara muzik, dan juga Cikgu Fir, seorang cikgu sejarah. Assalamualaikum, selamat pagi. Kedua-duanya. Okey, sebelum kita pergi kepada kanak-kanak, macam mana perpaduan, Christmas dan sebagainya, kita pergi kepada pengembara muzik. Saya tertarik dekat depan kami ni sekarang. Ini adalah, dia panggil apa? Beg gitar ke? Beg gitar saya. Beg gitar. Ada lencana negara yang telah pun beliau lawati. Lebih kurang lebih 123 negara. 123 negara. Sebelah sini, sebelah. Belakang pun ada. Satu lagi. Kita tengok. Belakang 123 negara. Okey. Wah. Berapa tahun nak sampai ke 123 negara? Kalau tolak 2 tahun pandemik sebab tak dapat pergi mana-mana, total 6 years actually, 6 tahun. Apa yang anda nampak selepas mengembara 123 negara dari segi perpaduan apabila kita bandingkan negara kita, terutamanya dari segi perayaan? Di sana mungkin banyak yang meraihkan Christmas dan sebagainya. Ya, jadi pertama sekali kan, kita kena faham negara kita mempunyai kepelbagaian budaya dan itu merupakan satu kelebihan di persaudaraan antarabangsa sebab kebanyakan negara mereka mungkin ada satu perayaan yang penting dan beberapa jenis perayaan saja. Bila saya mengongsikan tentang Malaysia, Malaysia like kita ada like a lot of holidays, banyak festive season, mereka amat tertariklah. Dan kepelbagaian budaya di negara kita adalah like asas perpaduan dan dapat how to say we can menonjolkan ni di persaudaraan antarabangsa dan this actually can attract people actually. That's one thing that Betul. Kita juga bersama dengan Cikgu Fir, cikgu sejarah. Tapi bila kita menyentuh mengenai aspek perpaduan ini, kita perlu kembali ke asal usul. Betul. Kita perlu kembali ke sejarahnya. Betul. Tapi di Malaysia ni banyak sejarahnya. Kalau kita nak tengok buku teks tu, Allah, rebus dulu. Rebus kena minum dulu. Termenung dulu. Lepas banyak yang kena baca. Banyaknya nak hafal ni mana satu ni. Betul. Jadi nak menghafal dan memahami itu juga satu perkara yang paling penting. Jadi antara banyak sejarah di Malaysia yang mana satu sebenarnya boleh kita fikir dan boleh kita lihat, itulah dia perpaduan di Malaysia. Pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasih banyak kepada pihak RTM dan Selamat Paling Malaysia. Saya paling suka dalam banyak-banyak sejarah Malaysia ada dua. Yang pertama adalah di mana sebelum kita mencapai kemerdekaan, perpaduan itu terbentuk bukan ketika kemerdekaan, sebelum kemerdekaan. Betul. Kita boleh lihat contoh Tunku Abdul Rahman, Tun Sabatan dan beberapa lagi tokoh-tokoh pelbagai kaum bergabung dengan satu matlamat merdeka. Tapi asas merdeka itu datang dari bila? Maksudnya bagaimana boleh datang? Adalah untuk perpaduan. Tanpa perpaduan kita tak dapat capai kemerdekaan. Dan juga kita dikukuhkan juga dengan rukun negara pada tahun 1970. Di mana rukun negara ini dah cukup mengukuhkan kita sebagai rakyat Malaysia bersatu padu, aman, sejahtera. Itu dia. Bagi saya Malaysia ni unik. Apa kesukarannya nak menanam nilai-nilai sejarah kepada anak-anak? Untuk kalau tanya saya sukar, saya melihat dari segi generasi sekarang, memang kita melihat teknologi ni adalah satu berkembang pesat, globalisasi. Tetapi sedikit demi sedikit terlerai perpaduan tu disebabkan teknologi. Kenapa maksud saya tu? Maksudnya adalah anak-anak sekarang dah ajak dulu kita main bola petang-petang di padang. Anak-anak sekarang main bola bukan di padang. Sini di handphone. Okey, masuk. Go. Contoh. Itulah. Itu yang cabaran dia sedikit. Tetapi saya percaya dan yakin kita pelbagai cara sebenarnya boleh tarik melalui teknologi pun ada pelbagai cara kita boleh tarik perpaduan sebenarnya. Sentuh mengenai bola tadi, ada orang bau-bau Qatar. Nampak gaya tu. Kita macam dia nak sepak. Jadi kita difahamkan baru balik daripada Qatar, ada visi dan juga misi di sana, mungkin boleh kongsikan. Ya, okey, saya mendapat peluang ke Qatar baru-baru ini untuk menyertai program FIFA Cultural Activation di mana kita dapat mempersembahkan budaya which is related dengan culture dan sebagainya. Jadi dari Malaysia ada 2 tim. Satu yang tim yang base dekat Qatar, mereka buat persembahan kompang, dan saya dari Malaysia Kuala Lumpur ke sana untuk buat instrumental actually. Jadi ini satu peluang yang besar. Memang tak jangka, tapi saya dapat untuk pergi ke sana dan bermain muzik di Piala Dunia actually. Anda bermain instrumen apa? Saya bermain gitar dan saya gunakan guna backing track dan sebagainya just to play instrumentals actually. Sebab pada awal saya mula menyanyi, tetapi disebabkan perbezaan bahasa, mereka tak dapat engage dengan saya. Jadi just
bermain muzik sahaja instrumental, ia dapat we can just build a communication bridge actually. Music is a universal Yeah, language. kan? Absolutely. Kalau kita boleh lihat Ridwan, Jazz ni mencipta rekod Malaysia pada tahun 2020. Bilangan negara paling banyak dikunjungi oleh individu. Mungkin boleh kongsikan mengenai rekod ini dan juga apa sebenarnya hala tuju dan juga visi untuk mencapai dan juga pergi ke negara-negara seperti mana yang ada di suitcase ni. Ada Argentina. Ya. Ya. Menang World Cup itu. Nampak terus Argentina ada. Di depan Perancis pun ada. Okey, jadi pada usia 19 tahun saya kehilangan deria kiri pendengaran saya dan ini mengubah Sampai sekarang ke tu? ya, Hilang? betul. Kehilang. Ya, it's total loss. Okey. Total. Jadi saya only able to hear dengan satu telinga saya saja. Okey. Jadi ini change my life, buat ubah hidup saya dan saya mula mengalami masalah kemurungan. So I was going through depression and many more challenges untuk get used to my new life actually sebab without a year actually. Dan because of depression saya tak dapat kongsikan ni kepada sesiapa pun sebab kebanyakan mereka tak faham apa yang saya lalui. That's one of the cabaran besar bagi saya. Dan saya mula use music as a way to express my feelings dan at one point I realised mungkin di luar sana mungkin terdapat banyak orang yang mengalami masalah yang sama. Jadi bagaimana saya dapat memberikan satu inspirasi ataupun just help them a bit in a way untuk keluar mereka bantu mereka keluar daripada itu. Jadi pada ketika itulah 2014 Ogos saya pergi ke negara pertama saya untuk mulakan misi ni. Just pergi sana main muzik, share tentang kehidupan saya dan bagaimana saya keluar daripada depression ni dan that was it. Jujurnya saya tak sangka saya boleh pergi ke 123 negara. Mungkin was 10 was doable but 123 was yeah. Music anda influenced by apa? Actually, I use a bit of metal, but I blend it dengan soothing tracks actually, like very relaxed track, but a bit of metal sounds actually. Ini sebenarnya konsep perpaduan. Sebab bila kita sentuh mengenai perpaduan, katanya asal-usulnya adalah berpadu. Jadi mungkin macam tadi kata, ramai di luar sana yang tidak memahami apa yang dialami oleh Jazz. Jadi bila berkongsi itu, kita dapat sama-sama dengan mereka yang mungkin senasib, yang boleh memahami apa yang Jazz rasakan. Itu perpaduan sebenarnya. Ya, betul. Jadi kalau pergi ke negara-negara yang banyak ni, berkongsi cerita, berkongsi pengalaman bersama dengan mereka, merupakan satu sumber inspirasi yang sangat baik daripada Jazz sendiri. Berbalik kepada Cikgu Fir, semangat merah hari ini. Oh, saya suka. Semangat. Ikut tema. Kita kena bagi hadiah lah. Tak boleh. Ridwan. Nampak macam banyak tu. Nanti kita pasang ribbon tu. Okey, macam tadi ada Ridwan ada sentuh lah mengenai anak-anak muda sekarang ni. Saya pun ada cakap tadi, ialah bila diorang tengok buku teks tu, Allah tebalnya. Kena rebuh dulu, minum dulu, baru boleh hafal. Jadi ada yang mungkin kurang berminat. Padahal itulah yang paling penting supaya kita ingat diri kita siapa, jati diri kita bagaimana. Semangat sayangkan negara itu semuanya datang daripada sejarah. Betul. Jadi bagaimana kita nak memupuk dan menyemai rasa cinta kepada sejarah seperti mana Cikgu Fir sayang pada sejarah. Oh, Ya Allah. kata-kata tu yang mahal tu. Okey, kalau tanya saya, sebenarnya tahun ni dan saya bermula 2017 bagi ceramah. Dan kita dah memang setiap tahun kita akan jelajah seluruh Malaysia. Saya berbalik kepada perpaduan ini, saya nak sentuh sikit. Saya boleh katakan bertuahnya sebagai rakyat Malaysia. Perpaduan itu saya boleh lihat di setiap negeri kita boleh lihat pelbagai kaum walaupun Melayu, Cina, India dan saya pergi Sabah, Sarawak, saya rasa seronoklah, uniknya Malaysia. Itu yang apabila kita pergi Sabah, kita boleh lihat pelajar-pelajar dia bersatu. Sama juga di Semenanjung juga. Jadi bila kita kata bagaimana sejarah tu kita boleh tarik minat. Kadang-kadang bila kita share, macam saya penceramah teknik menghafal sejarah. Kita kongsi teknik menghafal sejarah dengan cara yang mudah. Jadi pelajar tu dia tertarik, secara tidak langsung dia akan mencari apa lagi sejarah yang dia ingin tahu. Melalui penghafalan teknik yang kita ajar tu, mereka aplikasikan dalam pembelajaran mereka. Okay. Cikgu, kongsi cikgu apa teknik tu, kami pun nak hafal. Kita kena ingat balik dari Saya bagi satu contoh paling mudah. Okey. Dekat sekolah dulu, kita belajar huruf apa yang pertama? A. Lepas A, B. Lepas C, B, C. Lepas C, D. Tanya. Kalau keluar dalam peperiksaan dapat 4 markah. Soalan apa tu? Sebab itu adalah sebenarnya bab 7 tingkatan 4 itu adalah ciri-ciri sistem ahli.
A. Ahli Bentara Menteri, B. Kabinet Bayangan, C. Mencadang Undang-Undang, D. Dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Semudah itu. I lupa dah. Kalau kadang-kadang sebenarnya penghafalan ni pelbagai cara. Melalui sentuh pipi pun boleh hafal. Yang pertama, sentuh pipi pertama kanan. Sentuh pipi kedua kiri. Sentuh dua-dua pipi. Comel. Malu. Sentuh pipi siapa? Sentuh pipi sendiri. Sebenarnya dengan menyentuh pipi sendiri, kinestetik, pelajar boleh hafal. Itu adalah bab 7 tingkatan 4. Itu adalah jawatan kuasa hubungan antara kaum. Pipi pertama selepas Perang Dunia Kedua. Pipi kedua adalah pentingnya perpaduan. Pipi ketiga adakan perundingan. Diri sendiri untuk berkerajaan sendiri. Semudah itu. Itulah sejarah. Formula lah. Formula. Itulah uniknya sejarahnya. Sebenarnya senang, tak susah. Okey, itu cerita sejarah. Cerita tentang muzik pula. Apabila kita pergi merantau ke luar negara, apa boleh anda gambarkan tentang peri pentingnya kita ni? Kalau boleh ada ruang dan peluang, kita perlu untuk melihat budaya dan juga negara luar. Supaya apa? Kita boleh buat pertimbangan. Okey, negara kita ini, negara mereka ini. Orang kata hujan batu di negeri orang, hujan emas di negeri sendiri. Ya, so memang kalau kita merantau, kita akan rasa bertuah kita di Malaysia actually. Sebab seperti yang saya kongsikan tadi, I just go back to Qatar tadi sebab tentu tentang perpaduan juga. Semasa saya di sana, there was bila saya pakai bendera Malaysia sebagai contoh kan, orang yang lalu kat sana tiba-tiba mereka akan berhenti, Malaysian ke? Malaysian ke? Jadi it's very unique, one of the perpaduan thing that I saw. Jadi then coming back to the question, soalan yang it's very, kalau kita merantau kita akan melihat different budaya, pelbagai budaya dan even sebagai contoh pelbagai cara untuk makan pun. Sebab masa saya ke sana, saya takkan makan dulu walaupun dihidangkan dan sebagainya. Saya akan berhenti, saya akan melihat bagaimana mereka makan dulu baru saya akan ikut. Sebab budaya makan mereka pun berlainan. Mungkin cara saya makan macam ni, nanti saya lihat semua akan melihat saya. jadi there's a lot of difference actually. And then the do or don'ts. Macam probably some of the houses tak boleh duduk kat certain places. Like for example kat dining, kita tak boleh duduk kat sini. Jadi those things actually is very attracts me actually. Jadi those are the different yang benda-benda yang berbeza tu. Dan saya akan lihat, kat Malaysia ni lagi banyak yang kita ada, tapi kita tak pernah say thankful, kita tak pernah rasa bersyukur. Kat Malaysia we have a lot of things, tapi jadi bila saya travel, saya mengembara, lihat kat sini ada cabaran lain, saya rasa sangat bertuah di Malaysia. Sebab kalau di Malaysia, balik saja kita boleh makan nasi dengan kari terus. Pedas dia lain dengan pedas-pedas luar negara kan. Itu sebenarnya kita rindu. Tapi kalau kita melihat, anda membuat persembahan street music ataupun bagaimana? So, saya semua sebab saya pernah buat di street, pernah buat di universiti, sekolah, TV stations dan sebagainya actually. So, I actually found a device, saya buat device saya guna bateri saja. Jadi boleh bermain di mana-mana. So, satu tempat yang interesting yang saya pernah main dekat kereta api. Yang kereta api yang bukan yang MRT atau metro, it's like the 8 jam kereta api macam tu. Jadi ada yang masa kat Armenia, mereka suruh, why not you just play for us something. So I just fix and I play. Jadi lebih dari muzik tu saya ingin kongsikan kisah saya lah. That is where saya nak berikan why, kenapa kamu buat ni? The main music and then my story that inspire, dan berikan inspirasi kepada. You are storyteller. Okey, menyentuh mengenai perpaduan sekali lagi, kita tidak boleh lari daripada rukun negara. Seperti contoh kita ada kesetiaan kepada raja dan negara. Tapi kalau kita boleh lihat sekarang ini ada beberapa pihak yang cuba memainkan sentimen ataupun naratif mengenai sistem beraja kita ni. Jadi mungkin Cikgu Fir boleh kongsikan sedikitlah mengenai sejarah. Almaklum mungkin ada yang terlupa, ada yang buat-buat lupa, dah habis sekolah tak nak ingat dah kan. Tapi itu yang paling penting untuk kita faham sebenarnya, untuk kita faham mengenai konsep perpaduan itu, Cikgu. Kalau tanya saya, negara kita ni adalah negara yang unik. Di mana kita mempunyai 9 Raja Melayu dari 9 buah negeri. Tetapi dilantik seorang menjadi agung. Agung ini adalah kita punya tunjang kekuatan negara. Sebab agung adalah ketua negara kita. Di mana kita pun tahu agung ada mempunyai tugas-tugas yang istimewa. Jadi bagi saya, apa segala yang berlaku, naratif apa yang kita ketengahkan, kita perlu tahu dan kita perlu menghormati tunjang kekuatan negara kita. Tanpa agung, jawatan agung ataupun tanpa ketua negara kita, tanpa ketua lah, negara kita tak akan kukuh. Kita ambil ibarat kapal,
Kapal berlayar tanpa nakoda, ibaratkan kapal tu di mana dia nak berlayar dalam satu lautan yang sangat luas, yang tak ada arah tujuan kanan, kiri, tengah, belakang. Jadi saya nampak Agong ini adalah nakoda kita. Betul. Adalah tunjang kita. Kita sebagai anak kapal perlu mengikuti ataupun menghormati apa yang ditentukan ataupun diberi oleh Agong. Ya, betul. Saya melihat Agong adalah kita punya nakoda dalam sesebuah Betul. kapal pelayaran yang besar. Kita di Malaysia ramai bijak pandai, Betul. tapi kalau bijak pandai tiada pemimpin yang baik, Betul. kita akan bertelaga antara satu Betul. sama lain. Jadi itulah pentingnya sebenarnya pemimpin yang bijaksana. Terima kasih kepada kedua-dua tetamu berkongsi tentang bagaimanakah muzik memberikan elemen perpaduan kepada negara, hebat. kepada kepentingan travel ke luar negara untuk melihat dan juga orang kata mencintai negara sendiri. Terima kasih juga kepada Cik Gufir. Oh, terima kasih kepada baju warna merah. Itulah. Saya nak cakap, kalau satu hari nanti saya pun mempunyai impian seperti Tuan. Just go travel. Travel tu boleh jadi satu lagi penambahan sejarah untuk berkongsi di sini. Kalau ada duit, just pack your bag, just go travel. Boleh pecah tempat Malaysia. Next nak pergi bila tu? Ragu. Nak ikut. Terima kasih banyak.